Didik TV KPM. Hei, macam mana ni? Daripada tadi cari pemilik barang ni tak jumpa-jumpa. Ke kiri dah, ke kanan dah, naik atas turun bawah dah. Hai, letihnya lah. Agak-agak mana penerima ni? Nak buat macam mana ni? Ni nak hantar barang lain lagi, barang ni tak hantar lagi. Aduh. Hai, Mohsin. Cikgu. Kenapa mengeluh panjang saya tengok kamu masuk dari tadi? Tak ada cikgu, saya kena hantar barang ni dekat penerima. Tapi masalahnya saya tak jumpa penerima. Saya dah pergi bilik ke bilik, tak juga jumpa cikgu. Dah cari-cari? Dari bilik ke bilik tak jumpa-jumpa? Daripada bilik ke bilik, daripada atas bawah saya dah cari cikgu, tak jumpa. Oh, siapa nama pemilik tu? Kalau dekat sini, kejap je saya... Muhammad Rizwan bin Kamarudin. Muhammad Rizwan bin Kamarudin? Ya cikgu. Saya lah tu. Cikgu ke? Ya, maknanya bungkusan tu saya punya. Lah, okeylah macam tu cikgu. Okey. So, memandangkan Mohsin pun macam dah susah payah sangat. Ya. Tak apalah. Lepas ni kita akan tengok kepada algoritma yang berkaitan dengan linear search. Jadi sama-sama kita akan teroka selepas ini. Okey cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua murid-murid di rumah? Kalau kabar baik, itu yang Abang Mohsin suka. Sebab hari ini kita akan bersama-sama dalam Menengah Rendah Didik TV KPM. Abang harapkan semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan juga bersemangat untuk pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, Abang paling suka nak ingatkan dekat murid-murid di rumah, kita kena sentiasa menjaga SOP. Sebab apa? Kita belum menang lagi. Jadi amat penting untuk kita jaga diri kita. Bila kita jaga diri kita, sebenarnya kita jaga orang sekeliling kita juga. Yang paling penting, kena pakai pelitup muka dengan kemas. Okey. Kemudian kita kena jaga jarak kita sekurang-kurangnya berapa? 1 meter dengan orang sekeliling kita. Dan yang paling penting, kita kena sentiasa rajin cuci tangan menggunakan sabun. Kalau tak ada sabun, nak buat apa Abang Mohsin? Kalau tak ada sabun, kita kena gunakan gel sanitasi tangan. Baiklah cikgu. Assalamualaikum. Bersama saya hari ini ada Cikgu Rizwan. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Hai. Sihat cikgu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Kalau cikgu sihat, cikgu bersemangat, saya pun lebih bersemangat cikgu untuk pembelajaran kita bersama murid-murid di rumah. Baiklah cikgu, tadi kita dah saya dah membebel, saya dah ingatkan murid-murid di rumah tentang penjagaan SOP. Jadi kita di studio ni, kita kena jaga SOP kita jugalah. Macam dekat sini kita ada gel sanitasi tangan. Cikgu boleh sanitasi tangan cikgu terlebih dahulu. Okey, kemudian giliran saya pula. Ini amat penting untuk menjaga keselamatan kita di sini. Baiklah cikgu, apa kaitannya gimmick tadi dengan pembelajaran kita hari ini? Okey. Tadi situasinya adalah dia menunjukkan macam mana kita dalam keadaan dunia nyata. Betul. Kita membuat carian. Okey, kita membuat carian macam tadi Mohsin tadi. Okey. Mencari-cari penerima. Okey, mencari penerima bagi bungkusan tersebut daripada bilik ke bilik. Okey, sama konsepnya dengan komputer. Okey, kita akan gunakan konsep yang sama. Macam mana komputer ini mencari sesuatu item dalam sesuatu senarai. Okey, jadi kita guna konsep yang lebih kurang sama macam kita pergi pasar raya. Okey, kita ada biasa pergi pasar raya kan? Biasa cikgu. Pagi-pagi teman mak pergi pasar raya. Okey, selalulah kita pergi pasar raya. Paling contohlah kita dalam list kita nak cari barang basah. Betul. Okey, kebanyakan pasar raya ni bila kita masuk, kita takkan jumpa barang basah dulu. Betul. Kita akan ikut dia punya section demi section. Betul. Betul. Jadi macam itulah contohnya kita bila kita masuk, okey, kita
objektif kita nak cari barang basah. Barang basah. Okey, jadi bila masuk tu macam tempat saya sendiri di Kuala Selangor tu, okey, saya masuk pasaraya tersebut, saya akan melalui bahagian alat tulis dulu. Alat tulis dulu. Okay. Jadi barang basah tak mungkin ada dekat alat tulis kan. Jadi saya pergi ke section yang berikutnya. Section selepas alat tulis adalah section bahagian DIY. Kemudian section bahagian barang elektrik. Kemudian masuk pula section bahagian bakery, roti. Jadi kemudian barulah saya akan jumpa dengan yang saya cari, iaitu bahagian barang basah. Jadi samalah juga konsep tu dengan algoritma linear search nanti. Okey, menarik tu cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikan objektif pembelajaran kita pada hari ini dan juga standard pembelajaran cikgu. Okey, untuk hari ini, okey, kalau semua murid-murid nak tahu, okey, sebelum ini saya pernah, boleh kita tunjuk slide? Boleh cikgu? Cikgu boleh bergerak ke plasma? Okey. Okey cikgu. Okey, untuk hari ini kita akan fokus kepada menulis sudut dan juga melukis carta alih yang berkaitan dengan linear search. Okey, bila kita dah bina tu, kemudian kita akan mengesan dan juga membaiki ralat sekiranya ada dalam algoritma yang kita bangunkan. Okey, untuk pengetahuan murid-murid semua, okey, sebelum ini saya pernah bersiaran, okey, bersiaran berkaitan dengan konsep bagi linear search ni. Jadi murid-murid boleh gunakan link yang ada ini untuk melihat kembali apa yang saya ceritakan tentang konsep linear search tersebut. Okey, jadi hari ini kita fokus kepada algoritma, kesinambungan kepada konsep yang pernah saya dedahkan sebelum ini. Linear search. Linear search. Baik, cikgu saya nak tanya cikgu, dekat mana kita akan praktik ataupun kita akan gunakan linear search ni cikgu, algoritma bagi linear search ni? Dekat mana kita gunakan? Contohnya dalam sistem komputer ke? Tak. Kita buat algoritma ni, okey, sebelum kita buat atur cara, kita akan buat algoritma dulu. Faham? Untuk kita fahamkan konsep, untuk kita sebelum kita bina atur cara, kita akan buat algoritma. Jadi sebelum ni saya dah cerita pasal konsep dia. Jadi untuk murid-murid faham tentang konsep tersebut, dia dah faham benda itu, macam mana konsep linear search ni berlaku, barulah dia boleh bina algoritma bagi linear search. Bila dia dah faham macam mana untuk bangunkan algoritma linear search ni, barulah dia boleh bangunkan atur cara bagi linear search pula. Okey, baiklah. Banyak lagi perkongsian yang akan cikgu sampaikan, tapi kita berehat seketika, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, bertemu kita kembali dalam slot menengah rendah. Hari ini kita belajar mata pelajaran Asas Sains Komputer, Algoritma bagi Linear Search bersama dengan Cikgu Rizwan. Baiklah cikgu, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita teruskan pembelajaran kita untuk hari ini. Baiklah. Okey, untuk maklumat Mohsin dan juga murid-murid semua di rumah. Okey, so untuk segmen yang ni saya akan lebih fokuskan bagaimana kita nak menulis sudut kod dulu. Okey, sudut kod bagi algoritma linear search. Linear search. Kita nak lihat macam mana bentuk algoritma bagi linear search tersebut. Okey. So jadi saya rasa sebelum ni mungkin semua dah faham apa yang dikatakan sudut kod. Okey, sudut kod adalah baris demi baris arahan yang kita susun, okey, bagi mendapatkan keputusan yang cuba kita nak dapatkan hasil dia. Okey. Untuk menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan masalah. Okey. Jadi seperti kebiasaannya, mula. Kita akan mulakan nombor satu, mesti mula. Sudut kod lah. Jadi murid-murid semua dah faham kan benda ni. Okey. Pertama mula. Okey. Sebelum itu, okey, sebelum saya teruskan dengan mula, saya terlupa lagi satu perkara, iaitu untuk membina algoritma bagi linear search ni. Okey. Okey. 4 perkara yang saya tunjukkan di depan ni adalah perkara yang perlu murid-murid faham. Okey, iaitu kita nak berkenalan dengan lin.
Lin. Bukan gadis Bukan. Bukan Lin ni gadis. ada kena mengena dengan pembelajaran kita. Jadi Lin ni ada sebahagian yang kita akan gunakan dalam algoritma linear search nanti. Okey, apa yang dikatakan sebagai Lin? Okey, yang pertama, kita perlu tahu apakah list. Okey, list iaitu apakah senarai elemen yang terdapat dalam yang akan kita gunakan dalam linear search nanti. Senarai-senarai elemen yang ada. Kemudian yang kedua kita ada index. Okey, index iaitu bilangan indeks. Okey, ruangan yang akan kita gunakan bagi setiap penetapan elemen-elemen tersebut akan diletakkan dalam indeks-indeks ini tersendiri. Faham? Okey, kemudian N untuk number. Okey, number adalah jumlah elemen. Berapakah bilangan elemen yang tersenarai dalam sesuatu linear search tu. Okey. Kemudian T adalah target. Okey. Target kita, okey, apakah item ataupun elemen yang bakal kita cari nanti. Faham? Okay. Itulah Lin. Yang kita kena ingat. Bila kita dah kenal Lin, barulah kita akan boleh buat kita punya algoritma bagi linear search. Okey. Faham? Jadi saya akan teruskan, boleh? Boleh. Tadi yang pertama kita dah mula. Okey, mula. Kemudian kemudian yang kedua. Allah. Boleh cikgu? Cabut. Okey. Okey, murid-murid kalau di rumah boleh sediakan kertas dan juga pensel, salin apa yang cikgu tunjukkan ni, supaya kita tidak ketinggalan. Okey, bila kita gunakan format yang sama ni, maknanya nanti kita boleh binalah algoritma bagi linear search. Okey, mula kemudian kita akan langkah yang kedua ataupun baris yang kedua, kita akan setkan senarai L. L tadi apa tadi? List. Jadi dapat senarai kita elemen. Setkan apakah senarai elemen yang ada. Okey. Faham? Kita akan senaraikan set elemen. Jadi kat sini saya setkan senarai. Okey, saya letak L saja sebagai satu pun boleh ubah. Okey, iaitu kita kenali sebagai list tadi. Okey, kemudian di dalamnya ada beberapa elemen-elemen yang telah disenaraikan. Okey, iaitu daripada A, B, C sampailah ke KL. Okey. Jadi kesimpulannya dalam ni ada lebih kurang 12 betul. senarai elemen yang ada dalam senarai tersebut. Okey. Kemudian kita dah setkan senarai. Okey, dah setkan senarai, kita akan masuk kepada I pula, index. Okey. Jadi sebelum tu kita perlu isytiharkan pemboleh ubah bagi I, N dan juga T. I, N, T. Okey, I dan juga I, N dan juga T. Okey, kemudian kita akan setkan berapakah nilai yang akan dipegang bagi setiap pemboleh ubah tersebut. Okey, I akan memegang nilai 0, N akan memegang nilai 12. Okey. Kemudian kita dah setkan pemboleh ubah dia dengan nilai dia. Okey. Kita akan teruskan dengan T, iaitu apakah nilai target yang kita cari. Apakah nilai item ataupun elemen yang kita cari. Okey, selepas kita dah masukkan semua lin. Nampak? L, I, N, T. Lin. Okey, kemudian di nombor 7 barulah adanya algoritma ataupun baris arahan bagi linear search. Okey. Tengok. Ada dia punya baris arahan dia dengan sub-sub arahan dia. Faham? Okey, jadi yang nombor 7 ni adalah berkaitan dengan linear search. Okey. Seterusnya. Okey, yang nombor 8 ni adalah sekadar penambahan bagaimana arahan sekiranya item yang kita nak cari tu tak ada dalam senarai. Okey. Kita nak tahu item yang kita cari tu tak ada dalam senarai. Okey. Faham? Okey, maknanya kita buat satu set atau cara. Okey, berkemungkinan dalam senarai tu tak ada item yang kita cari. Okey, sebab kita mungkin A sampai L kan. Jadi mungkin item yang kita nak cari mungkin Z. Tak ada dalam senarai. Jadi apakah output yang boleh dipaparkan? Jadi dekat nombor 8 ni saya letakkan penambahan untuk memaparkan output
memaparkan output sekiranya item tersebut tak ada dalam senarai. Okey, kemudian dah habis kat situ, kita akhirkan dengan tamat di baris yang ke-9. Itu yang terakhir sekali. Okey, jadi ini adalah salah satu sebahagian daripada contoh bagaimana kita nak bina sudukut, okey, yang berkaitan dengan linear search. Linear search. Okey, cikgu. Faham? Okey. So, baik, cikgu. macam saya terangkan tadi, Okey. mungkin Mohsin ada terdengar tadi. Okey, betul. saya nak tanya Mohsin. Okey, ini part yang paling saya suka. Cikgu Tadi saya ada ceritakan tentang berapakah jumlah elemen yang ada dalam senarai. Mohsin rasa berapa tadi? Kalau jumlah senarai L kan, yang A sampai L tu cikgu. Sekejap saya kira ya. Okey. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Okey, 12 cikgu. Okey, 12 elemen. Elemen, betul? Yang ada senarai dalam elemen. senarai ni. Okey, yang berada dalam L tadi. Okey, betul. Okey, kemudian saya nak tanya pula. Tadi bilangan elemen. Okey. Sekarang berapakah bilangan indeks? Indeks. Indeks, bilangan indeks ada... Jumlah indeks ada berapa? 11. Ada 11. Bermula dari kosong bagi senarai yang pertama hingga yang ke-11 bagi senarai yang terakhir. Okey, maksud dia kat sini adalah indeksnya adalah huruf yang pertama yang berada dalam senarai kita letakkan sebagai indeks kosong. Okey, kemudian indeks 1, indeks 2, indeks 3 dan seterusnya kita masukkan. Jadi yang K ni adalah indeks 10. Ini indeks ada 11 yang terakhir. Ada 11 indeks tetapi ada 12 bilangan jumlah elemen. Okey, faham. Jadi nampak dekat situ. Jadi murid-murid kena faham lah apa perbezaan antara jumlah elemen dan juga jumlah bilangan indeks. Okey. Senarai elemen yang A sampai L. Tapi indeks pula yang A tu akan jadi kosong cikgu kan? Bermula daripada indeks kosong. Dan B tu 1 sehinggalah seterusnya sampai 11. Faham? Okey cikgu. Jadi inilah kita punya algoritma. Okey, selepas ini kita akan gunakan algoritma yang ada ni. Okey, kita akan ubahkan dia ke dalam bentuk carta alir. Carta alir. Sebab bila kita kata algoritma bagi linear search, sama ada kita bina sudukut bagi linear search ataupun kita bina carta alir bagi linear search. Jadi algoritma ni ada dua jenis kan. Satu sudukut, satu carta alir. Jadi saya dah tunjukkan sudukut. Selepas ni kita nak tengok macam mana daripada sudukut ni nak sama macam carta alir pula. Carta alir. Baiklah. Tentunya murid-murid dekat rumah pun tak sabar untuk kita teruskan pembelajaran kita. Tapi apa kata cikgu, kita bagi masa dekat murid-murid kita untuk bersedia. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, bertemu kita kembali dalam slot menengah rendah. Masih lagi bersama dengan Cikgu Rizwan. Cikgu, jom cikgu, saya dah bagi masa dekat murid-murid untuk bersedia supaya kita teruskan pembelajaran kita. Jom kita teruskan. Okey. InsyaAllah diharap murid-murid semua bolehlah nanti tengok balik kepada apa yang sudah saya kongsikan sebelum ni untuk kita lebih mudah fahamlah. Okey. Sebentar tadi kita dah tengok pun macam mana kita bina sudukut bagi sudukut algoritma bagi linear search. Okey. Sekarang ni kita cuma bila kita dah siap sudukut ni sebenarnya adalah mudah kita nak menukarkannya dalam bentuk carta alir. Carta alir. Sebenarnya murid-murid ni ikut kreativiti dia. Sama ada dia nak buat carta alir lepas tu dia tukar kepada sudukut ataupun sudukut dia tukar kepada carta alir. Itu terpulang kepada kemahiran masing-masing. Kedua-duanya boleh juga. Boleh. Okey, macam saya tunjukkan. Saya buat sudukut tadi. Jadi supaya sebagian murid boleh faham apa yang cuba saya sampaikan. Okey, jadi ini tadi sudukut yang telah kita buat tadi. Okey, aktiviti tadi. Okey, sekarang kita cuma nak
menukarnya dalam bentuk carta alir. Carta, okey. Rasa-rasa Mohsin ingat tak apa simbol carta alir yang kita dah belajar? Simbol carta alir. Okey, kalau saya tanya kalau simbol bagi mula ataupun tamat, dia guna simbol macam mana? Mula dan tamat kita gunakan simbol bulatan bujur, cikgu. Okey, bulatan bujur. bujur. Bukan Betul? bulatan dia bujur. Okey. Kemudian kita juga ada simbol carta alir berbentuk ada satu bentuk iaitu untuk proses. Kalau proses segi empat. Segi empat tepat. Segi empat tepat. Bukan segi empat sama. Segi empat tepat. Segi empat tepat. Okey. Kemudian kita dah tadi tengok mula tamat, proses untuk input output. Input output macam segi empat tepat juga tapi sengit sikit. Betul ke cikgu? Kebanyakan murid-murid saya mesti cakap macam tu. Jadi itu adalah segi empat selari. Selari. Okey. Segi empat selari kita gunakan untuk input output. Kemudian yang terakhir kita ada satu simbol iaitu macam berlian, macam diamond. Baik diamond tu. Itu simbol untuk apa? Itu untuk cikgu saya ingat. Itu untuk pilihan, cikgu. Okey, itu untuk pilihan. Okey, itu adalah untuk pilihan ataupun kita selalu gunakan untuk meletakkan apa-apa pernyataan bersyarat kat situ. Okey, kita akan gunakan semua simbol-simbol tu. Okey, termasuk dari satu simbol iaitu anak panah yang menunjukkan aliran. Okey, jadi kita akan tunjukkan nanti macam mana simbol itu digunakan daripada sudukut ke dalam bentuk carta alir. Okey. Okey, ni yang tadilah sudukut. Kita dah buat. Okey. Kita akan cuba memudahkan. Okey, saya nak tunjukkan yang daripada 1 hingga 6 dulu. Okey, benda yang mudah dulu. Okey, untuk mula, okey tadi kita gunakan simbol bujur, betul. Bujur. Okey, kemudian nombor 2 kita akan setkan senarai. Bila kita kata setkan senarai, kita akan gunakan simbol untuk proses iaitu segi empat tepat. Okey, bila dah segi empat tepat ni, okey kita akan beralih ke yang nombor 3 iaitu isytihar pemboleh ubah. Bila isytihar pemboleh ubah, kita akan gunakan simbol yang sama iaitu segi empat tepat. Okey, kita guna simbol, ayatnya kita masukkan je dalam simbol tersebut. Tak perlu nak ubah ayat dia. Faham? Okey. Kemudian untuk setkan I sama dengan 0, setkan N sama dengan 12. Okey, kita boleh gabungkan baris yang keempat dan yang kelima ni dalam satu simbol yang sama iaitu simbol proses. Okey, iaitu gunakan simbol segi empat tepat. Okey, sama. I sama dengan 0, N sama dengan 12. Okey, kemudian yang terakhir kita ada masukkan nilai carian T. Okey, bila perkataan masukkan tu itu adalah membawa maksud yang sama seperti input. Okey. Jadi input tadi kita gunakan simbol segi empat selari. Okey, segi empat selari. Dah tahu dah apa maksud simbol tu. Okey, kita gunakan simbol segi empat selari. Jadi dah habislah daripada 1 hingga 6 yang kita terjemahkan daripada sudukut tadi. Betul? Okey. Disebabkan paparan ini nampak tak mencukupi, jadi saya tambahkan lagi satu. Kita ada simbol bulat iaitu sambungan kepada carta alir ni. Okey. Jadi kita akan sambung kepada 7, 8 dan juga 9. Okey. 7, 8 dan juga 9. Ingat tak tadi saya tanyakan? Okey, yang nombor 7 merupakan algoritma yang berkaitan dengan linear search. Okey. So yang nombor 7 ni, okey, kita akan mulakan proses carian linear search. Okey, arahan dia. Okey, iaitu untuk for lebih kecil n tu, sebabkan for tu itu adalah arahan bagi pilihan ataupun bersyarat. Okey, syaratnya kita letakkan dalam simbol belian tu. Okey, jadi maksud dia untuk menentukan dia sama ada benar ataupun palsu, kita gunakan simbol yang ni. Okey, faham. Kemudian jika pernyataan ini benar, dia akan pergi kepada 7.1. Okey, jika tidak dia akan langkah ke 8. Dia tak akan buat yang 7.1 hingga 7.3. Okey, jadi dekat sini saya nak tunjuk dulu apa yang berlaku selepas ia. Okey, selepas ia dia akan pergi 7.1. L dalam kurungan I sama dengan T.
Okey, dia akan pergi ke sini jika ya, benar. Okey, saya kata tadi. Okey, kemudian kita tengok jika pernyataan ini benar, okey, dia akan menghasilkan output iaitu papan item yang dicari ada dalam Senarai. Okey, ya kat sini. Okey, dia akan keluarkan mesej item yang kita cari ada dalam Senarai. Okey, kemudian selepas proses ini tamat, dia akan langkah ke 9. Dia akan tamat. Tamat. Okey, itu nanti kita akan lihat. Okey, jika tidak, maknanya jika tidak kat sini. Okey, jika tidak kat sini. Okey, tidak. Dia akan berlaku lagi satu proses kiraan iaitu dia akan menambahkan indeks menjadi satu gandaan satu. Okey, dia akan tidak, maknanya dia akan berlaku kat sini satu jenis struktur kawalan. Masih ingat tak jenis struktur kawalan? Rasanya ni jenis struktur kawalan apa ni? Kalau tu macam ulangan cikgu. Okey, betul. Okey, sebab dia akan melakukan pengulangan kat sini. Selagi pernyataan yang ditunjukkan itu tidak benar, selagi itulah dia akan berulang. Okey. Kita dah habis dekat ini. Kita masuk yang ke-8. Okey, macam mana jika tiada item dicari? Tadi saya ada buat penambahan tadi kan? Betul. Okey. Jadi dekat sini yang nombor 8 ni dia akan jadi kad tidak sini. Okey, jadi kita letak I lebih besar sama dengan N. Okey, kemudian apa berlaku? Okey, akan menghasilkan mesej item dicari tiada dalam senarai. Okey, iaitu di bahagian ya. Okey. Okey, dah sampai sini. Okey, kemudian kita teruskan. Okey, 8.2 kita abaikan. Okey, kemudian yang ke-9 adalah tamat menggunakan simbol bujur. Okey. Okey, daripada carta alih ni masih lagi belum lengkap. Sebab kita tengok kat sini ada lagi tersangkut. Okey, jadi kita lengkapkan saja garisan tersebut. Okey. Maka bila kita dah buat semua, hasilnya adalah seperti ini. Baik. Inilah carta alir yang kita wujudkan hasil penterjemahan daripada sudukod ke bentuk carta alir. Tapi cikgu, untuk carta alir, kita nak lukis anak panah tu pun kena bersambungan dengan kita punya simbol cikgu kan? Mesti bersambungan bersentuhan. Selalunya bila murid-murid menjawab, memang itu adalah kewajipan bila kita menjawab soalan, memang anak panah tu mestilah bersentuhan dari simbol. satu simbol ke simbol yang lain. Ya. Dan juga ke arah yang betul. Ya. Okey, baik cikgu, kita teruskan. Okey. Jadi dekat sini dah menampakkan bahawa kita sudah pun membina satu sudukod, satu carta alir yang berkaitan dengan linear search. Okey. Jadi kejap lagi kita akan cuba uji carta alir ataupun sudukod yang telah kita bina tu. Okey, adakah carta alir atau sudukod yang kita bina tu mencapai apa yang dikendaki? Okey. Jadi dekat sini saya dah selesailah bahagian penulisan sudukod dan juga melukis carta alir berdasarkan kepada linear search. Jadi murid-murid bolehlah tengok macam mana rupa algoritma bagi linear search ni. Okey. Faham? Dah faham? Faham cikgu? Okey. So, sekarang kita akan cuba uji kita punya sudukod dan juga carta alir ni. Adakah dia menghasilkan output seperti yang kita kendaki? So kita akan cuba uji. Okey, di sini. Okey. Alamak, dah terbongkar pula jawapan. Saya sebenarnya nak tanya Mohsin ni. Okey. Ada dua jenis teknik pengesanan ralat. Okey. Ada dua teknik semakan. Okey, yang ini pun saya pernah ke udara sebelum ini. Okey, kalau murid-murid semua nak faham macam mana teknik semakan ini digunakan, okey, murid-murid boleh melayari laman web yang saya tunjukkan ni. Okey, tengok balik macam mana teknik pengesanan alat ni digunakan. Okey. Jadi dah terdedah kat sini, saya masih lagi nak tanya. Okey, Mohsin. Kita bermula cikgu ya. Okey, boleh. Okey, ada sebelum ni saya pernah tunjukkan
dua jenis teknik semakan untuk kita mengesan lalat dalam sesuatu algoritma. Jadi apa dua teknik semakan tu? Okey, jap cikgu, saya fikir. Saya fikir cikgu. Yang pertama teknik semakan measure atau kita panggil sebagai desk check. Dan yang kedua apa yang kedua teknik langkah demi langkah ataupun kita panggil step through. Okey, jadi ada dua. Lama fikir. Lama Lama fikir. Jawapan tengah-tengah dah ada di sini. Okey. Jadi ada dua teknik yang boleh kita gunakan. Atau memang kita akan gunakan untuk kita nak menguji carta alir dan juga sudukut yang telah kita bina. Iaitu satu teknik semakan meja, satu teknik langkah demi langkah. Bila kita kata teknik semakan meja, bila kita kata teknik semakan meja, kita akan lihat semula kepada carta alir kita. Teknik semakan meja ni senang je. Kita tengok carta alir kita betul tak? Ada tak anak panah yang tertinggal ke? Kita cuba perbaiki. Macam yang saya tunjuk tadi, macam tadi ada tergantung kat sini kan? Betul. Jadi kita cuba sambungkan anak panah dia. Adakah kita tengok aliran, adakah simbol yang kita gunakan bagi setiap yang kita cuba gunakan tu adalah tepat ataupun tidak? Macam tadi kita guna input output, kita guna simbol yang ni. Untuk proses kita guna simbol segi empat tepat. Itu teknik semakan meja lah, maknanya kita scanning je kita punya carta alir. Kalau anak panah dia tidak bersambungan ataupun anak panah macam tadi tergantung, maksudnya kita punya penyelesaian atau perkara yang kita cari tu jadi ralat lah cikgu kan? Dia akan berkemungkinan akan berlaku ralat lah. Faham. Jadi macam ni, pastikan bila ada simbol simbol carta alir pilihan ni, kita ada pilihan antara ya dan juga tidak. Mesti ada dua. Dan lagi satu, selalu diingatkan kepada murid-murid semua, untuk pilihan bersyarat ni akan dipecahkan sama ada ya atau tidak saja. Dia tak akan keluar lagi satu anak panah. Jadi ini adalah teknik semakan meja lah. Kita kena pastikan simbol yang kita gunakan betul. Macam kalau kita tengok sudukut, kita akan tengok pastikan turutan dia betul. Jangan pula kita dah guna pun boleh ubah tetapi kita belum isytiharkan pun boleh ubah. Sebagai kena contoh. isytiharkan. Selalu isytiharkan pun boleh ubah dulu baru kita boleh gunakan pun boleh ubah dia. Kemudian contoh lain, jangan pula kedudukan kita dah bina algoritma linear search. Tetapi barulah selepas itu tiba-tiba kita dah setkan senarai pula. Kita mesti susun ikut aturan yang sepatutnya. Faham. Itu adalah teknik semakan meja. Untuk teknik langkah demi langkah. Kali ni kita akan gunakan nilai. Kita akan cuba uji satu nilai bagi menguji kita punya algoritma tu. Sebagai contoh yang ni, tadi kita kena pasti senarai yang ada ni adalah daripada A sampai L. Senarai elemen. A sampai L. Alamak, saya tertinggal lagi satu. Tak apa cikgu. Tak apa. Ada satu sebenarnya kat sini L, iaitu berada di indeks 11. Tadi kita kata bermula daripada indeks 0 berakhir dengan indeks 11. Ada pembetulan kat sini. Sekarang ni kita nak cuba teknik semakan langkah demi langkah. Bila kita guna teknik semakan demi langkah ni, kita perlukan satu jadual. Jadual pemboleh ubah. Jadual pemboleh ubah. Sebab kita nak bermain dengan nilai dia. Indeks kita setkan dahulu dengan 0 and dengan 12. Ingat tak tadi? Kita dah setkan I dengan 0 dekat sudokut and dengan 12. Kita gunakan yang tu dulu. Kemudian kita uji syarat tersebut. Iaitu I lebih kecil daripada N. I tadi berapa? 0. N tadi? 12. Adakah 0 lebih kecil daripada 12? Betul? Betul. Jadi bila betul, penyataan ini benar, dia akan melaksanakan yang ini. Mohsin boleh tengok carta alih sana. Di sini. Kalau betul tadi, jika betul, dia akan pergi 7.1. Sini. Dia akan pergi kepada 7.1. Kemudian dia akan uji L1. Daripada senarai L, indeks tadi adalah 0. Apakah yang berada di L indeks 0?
L indeks kosong. Ini cikgu papar ni betul? Ha? Okey. Oh, situ. Okey. Okey, sekarang ni saya tunjuk Okey. Oh, ni pun ada pembetulan sikit ni. Tak apa, kita teruskan. Kita teruskan. Ni sebenarnya T ni. T. Okey. Target kita adalah T, betul cikgu? Okey, sebenarnya saya dah sediakan yang ni. Target kita adalah C. C. Okey, sini sebenarnya C. Okey. Tak apa, kita boleh potong gigi G tu. Jadi C. Okey, jadi L kosong. Ada huruf A. Adakah A bersamaan dengan C yang kita cari? Tidak cikgu. Tak sama kan? Tak sama. A dengan C tu huruf yang berbeza Huruf yang kan? berbeza, betul. Okey, jadi bila berbeza, okey, kita akan dia tidak akan menghasilkan output. Okey, dia tidak akan menghasilkan output. Jadi dia akan mengulangi proses tersebut. Okey, di mana kalau tengok kat sini. Okey, jika tidak, yang X ni. Okey, Tambah 1. okey. I tu akan ditambah 1. Tadi I tadi berapa? Kosong. Kosong tambah 1. 1. Jadi I tu sedang memegang nilai 1. Okey. Sekarang ni kita akan buat perbandingan 1 dengan 12. Adakah 1 lebih kecil daripada 12? Betul. 1 lebih kecil daripada 12. Okey, 1 lebih kecil daripada 12. Maka dia akan buat 7.1. Okey, 7.1 dia akan laksanakan yang ni. Okey, sekarang ni L1. Okey, L yang berada di indeks 1. Okey. Apa nilai yang dipegangnya? B cikgu. B. Okey, tadi kita ada pembetulan kat sini. Patutnya kita nak item dia dicari adalah C. Okey, adakah B sama dengan C? Tidak. Jadi dia adalah palsu. Okey. Dia takkan selesai kat sini. Dia akan mengulangi lagi proses tu. Ulang balik tambah 1. Sampailah pernyataan ini menjadi benar. Okey, kali ni kita gunakan indeks ditambahkan tadi 1 tambah 1 jadi 2. I sekarang memegang nilai 2. Okey, adakah 2 lebih kecil daripada 12? Murid-murid macam mana? Adakah I lebih kecil daripada 12? Betul. Betul. Murid-murid kat rumah cakap betul. Betul cikgu. Okey, 2 lebih kecil daripada 12, betul. Jadi kita akan mengulangi dia. Kita akan laksanakan 7.1. Okey, sekarang apakah yang berada di L2? Huruf C. Okey, adakah C sama dengan C? Sini ada pembetulan, saya ingatkan lagi. Jawapannya betul cikgu. Okey, betul. Jadi C sama dengan C. Jawapannya betul. Jadi outputnya bila pernyataan ini betul, okey, dia akan keluar item yang dicari ada dalam senarai. Okey, bila kita dah uji menggunakan nilai yang ada ni, okey, barulah kita dapat kena pasti bahawa kena pasti bahawa algoritma yang kita bangunkan ni adalah tepat. Okey, cuma kat sini tadi ada ralat sikit. Okey, iaitu saya gunakan item yang dicari adalah G. Okey, disebabkan pencarian untuk proses G mengambil masa yang agak panjang lama. Sebab nak tambah pengulangan tu akan berlaku lebih banyak. Betul cikgu. Jadi saya nak kena buat baris demi baris sampailah pukul G kan. Jadi takut tak bersampaian kan. Okey. Jadi saya buat sampai C, cuma saya terlupa ubahkan kat sini sajalah. Okey, jadi bila kita dah dapat macam ni, secara jelasnya matlamat kita untuk membina algoritma bagi linear search ni tercapai. Jadi murid-murid sebenarnya dia boleh juga cuba menguji sekiranya item yang dicari itu tiada dalam senarai. Adakah kita akan mendapat output yang sepatutnya? Cuba murid-murid buat kat rumah. Boleh cikgu? Sementara murid-murid cuba buat di rumah, kita ke seterusnya. Okey. Jadi sebenarnya dah tak ada apa. Okey, sebab objektif kita hari ini adalah menulis sudut. Kita dah capai objektif. Kita melukis carta alir tadi kita yang kita dah buat. Selesai. Okey. Lepas tu kita dah bina sudut, kita dah lukis carta alir. Kita nak uji pula algoritma kita tadi. Maka kita buat teknik semakan yang ada ni. Untuk melihat algoritma yang kita bina tu tak ada masalah. Jadi kita pun dah buat yang ni. Jadi tiada masalah lah. Macam saya tadi
Cuma kita ada Tersilap itulah. Tak apa pembetulan cikgu. kat situ. Asalkan saya dekat sini faham dan murid-murid di rumah pun faham. InsyaAllah. Okey, tadi kita dah belajar 3 perkara cikgu kan? Okey, banyak tu. Apa kata kita berehat dulu boleh cikgu? boleh. Okey, kita berehat dulu. Kembali selepas ini dalam slot Menengah Rendah Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah murid-murid, kita bertemu kembali tapi sayangnya kita dah berada di slot yang terakhir bersama dengan Cikgu Rizwan. Baiklah cikgu, sedikit rumusan cikgu silakan tentang pembelajaran kita pada hari ini ataupun cikgu boleh kongsikan apa yang telah kita belajar daripada mula sehinggalah sekarang cikgu. Okey. Jadi kesimpulannya hari ini macam saya katakan awal-awal tadi, ini adalah kesinambungan daripada konsep yang pernah saya dedahkan sebelum ini. Jadi untuk memahamkan konsep tersebut barulah kita boleh bina algoritma bagi linear search. Jadi semua murid-murid tadi dah melihat macam mana rupa sudut dan bagaimana rupa catat alih bagi linear search tadi. Okey. Jadi sebenarnya linear search yang kita bina ni, okey, dia sama konsep macam kita nak mencari dalam senarai nama lah. Okey, dia sebenarnya linear search ni sesuai bagi carian senarai yang pendek. Okey. Senarai yang pendek. Yang pendek. Sebab kita ada lagi satu search. Okey, lagi satu jenis search adalah binary search. InsyaAllah sekiranya ada peluang. Okey, saya akan kongsikan algoritma bagi binary search pula. Okey. Jadi inilah yang cuba saya tunjukkan hari ini, bagaimana rupa algoritma bagi linear search tersebut menggunakan pseudocode dan juga menggunakan catat alil. Jadi bila kita guna tadi, kita buat tadi algoritma yang berkaitan dengan linear search tadi. Ya. Okey, ingat yang tentang lin tadi. Lin. Ingat lin tadi. List, index, and saya lupa number. Okey, dan T ada apa cikgu? Target. Target syarat. atau elemen yang kita nak cari tadi kan. Ya, itu dia. Jadi mungkin saya minta pandangan daripada Mohsin sendirilah. Okey. Daripada gambaran keseluruhan kita hari ini, okey, apakah rumusan algoritma yang boleh Mohsin dapat daripada linear search tadi? Okey, kalau ikut rumusan ada 5 cikgu. Okey, mula dengan item pertama yang ada dalam senarai. Kemudian kita bandingkan item carian dengan item pertama. Okey. Lepas tu, jika nilai dalam carian sama dengan nilai item pertama, maka carian itu dihentikan. Tapi jika nilai item carian tidak sama dengan nilai item pertama, ulang langkah 2 hingga langkah 4 dengan item yang berikutnya dalam senarai. Lepas tu carian tamat apabila item carian diperoleh atau apabila semua item telah disemak. Jadi itulah rumusan berkaitan dengan algoritma linear search tadi. Jadi dia akan mencari item yang dicari itu daripada item pertama, item kedua sampailah berikutnya, sampailah item tu dijumpai. Okey, tapi macam saya kata tadi lah, linear search ni untuk senarai yang pendek sesuai lah. Okey, bagaimana kalau senarai itu ada sampai beratus-ratus, beribu-ribu. Jadi kita perlukan proses yang lebih panjang. Jadi saya kata tadi, okey, insya-Allah kalau ada peluang, saya akan kongsikan algoritma bagi binary search. Okey, di mana binary search ni pula dia akan membuat carian bagi senarai yang panjang pula. Tapi untuk hari ini kita belajar untuk senarai yang pendek sahaja. Okey, baiklah. Okey cikgu, teruskan. Okey, jadi untuk mengukuhkan pemahaman semua murid-murid, okey, boleh rujuk dalam buku teks ASK tingkatan 3. Okey, ada satu aktiviti 3.3 yang murid-murid boleh buat, okey, yang menggunakan konsep linear search tersebut.
Okey, ingat kena pasti lean. Kemudian kita bina algoritma dia. Okey, bila kita dah bina algoritma, kita kesan dan baiki ralat. Okey, jadi untuk aktiviti ni sekiranya ada murid-murid yang menghadapi masalah ataupun persoalan, bolehlah bertanya kepada saya di email yang dipaparkan ni. Itu dia perkongsian daripada cikgu. Tapi cikgu, saya nak tanya, tadi kita dah buat latihan dekat studio. Macam mana pula kalau murid-murid di rumah nak lakukan latihan? Dekat mana mereka boleh dapatkan latihan-latihan itu? Okey, selain daripada yang saya tunjukkan ni, okey, murid-murid boleh juga melayari sumberku yang berada di portal Delima KPM. Jadi kat situ pun murid-murid dah boleh dapatkan bahan-bahan latihan untuk menguji ataupun memahami tentang tajuk yang kita belajar hari ini. Baiklah cikgu, tadi kita dah belajar 3 proses lah kiranya cikgu. Tentang cara nak menulis pseudocode. Okey, 1. Kita dah belajar macam mana nak tulis dengan betul, nak letakkan susunannya. Lepas tu kemudian daripada pseudocode tu kita belajar untuk cara buat carta alir. Kita lukis pula dalam bentuk carta alir. Dari segi simbolnya kena betul. Dan juga anak panahnya kena betul. Dan aliran dia perlulah tepat lah. Untuk kita mendapatkan output yang dikendaki. Dan yang terakhir sekali, semakan. Bila kita dah bina algoritma, mestilah kita nak uji kan. Pastikan algoritma tu betul. So kita buatlah semakan menggunakan teknik semakan yang telah dipelajari di tingkatan 1. Faham. Okey, baik cikgu. Terima kasih Cikgu Rizwan kerana sudi bersama dengan saya 1 jam di slot menengah rendah. Untuk anda di rumah, teruskan menyokong Didik TV KPM dan teruskan menonton setia bersama kami. Sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Didik TV KPM